Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya akan buat withdrawal $10. Okay, so saya akan buat entry untuk Euro USD. So entry hari ni full margin lah. So saya akan buat entry buy untuk Euro US dollar. So kalau kita tengok kenapa saya buy ni adalah kerana fundamental Euro USD adalah buy ke atas dan pasaran menyentuh Fibo 88 ditambah kalau kita tengok di sini pasaran juga menyentuh candle bank pada 2 minggu lepas lah, candle bank ECB. So kita akan buat position buy untuk hari ni. Okay, overall kalau kita tengok kita akan buat orang kata apa, layer full margin lah sebenarnya, di mana kita punya leverage unlimited daripada broker Agnes. So ni dia real account lah, kita trade pakai real account $10. So kita akan masuk beberapa layer. So floating pun dah mula, account dah mula floating. Okay, so overall account ni berisiko jugalah sebenarnya untuk MC dan tak digalakkan untuk newbie ataupun trader full margin lah sebenarnya. Tapi ni sebenarnya tujuan saya buat ni adalah untuk pembelajaran dan pemahaman, di mana ada masa dengan keadaan pasaran yang mudah kita faham, dengan dalam keadaan pasaran yang kita boleh handle, so kita boleh full margin. Tapi kita tak boleh sentiasa full margin kerana tak semua pasaran kita akan faham. Itu konsep dia. Seorang trader bagus macam mana pun tengok. Contoh saya pun tengah floating sekarang ni. So floating dah cecah $4 ke $5. So half equity dah. Okay. So trader pun kena berfikiran okay dah mula profit. So pasaran dah mula buat kenaikan. Okay, so kita tambah lagi layer insyaAllah. Kita tambah lagi layer. Okay. Kesilapan saya adalah lot 0.01 lah. Jadi dia akan bawa masalah untuk saya close nanti. Okay, kenapa saya buat entry adalah kerana first, kalau tengok market tak cecah 88.6 nya Fibo saya lah. Kalau kita tengok time frame H1, saya dah buat mapping lah sebenarnya. Ditambah kalau kita faham Euro USD sebenarnya dalam port yang besar. Kalau kita tengok time frame yang besar sikit, okay, so maknanya market duduk dalam port ni lah. So market duduk dekat sini dengan yang bawah ni. So kita buat mapping. Ini adalah kenaikan tadilah, kenaikan daripada news ni. Ditambah pula berlaku penurunan ni, kita akan faham lah market akan ke mana-mana. Bila dia tak lepas 88 pun, dia akan pergi balik ke 23. Okay, sekian. Okay, so kita dah dalam position buy. So market dah naik, profit dah $36. So mungkin lepas ni kita akan buat close entry lah, sebab kemungkinan pasaran dah menyentuh Fibo 61.8. Okay, so ni penat juga ni close satu-satu ni. So memang ambil masa juga. So kadang-kadang kemungkinan kita punya orang kata apa, dah profit 100 lah sekali, mungkin bila kita buat close pasaran dah tinggal 70. Okay, so itu cabaran scalping lah. Kita nak kena cepat dalam scalping ni. Okay, so tujuan saya buat sekali lagi, saya ulang sekali lagi, ini adalah untuk pembelajaran saja, tidak
tidak bertujuan untuk menunjuk-nunjuk ataupun tidak bertujuan untuk benda ni boleh dibuat selalu. Tapi apabila kita mempunyai setup yang baik, kita rasa confident tinggi, insyaAllah kita boleh buat scalping dengan lot size yang besar dan size deposit yang kecil. So sebenarnya ada orang kata apalah seorang trader yang baik deposit $10, tak. Sebenarnya orang yang trade $10 ataupun $50 adalah orang yang dia pandai untuk managekan dia punya keuangan, di mana kalau apa-apa terjadi dia hilang $50 saja berbanding $500 yang boleh buat kita goyang, takut dan boleh buat kita rasa tidak boleh trade dengan baik. So kita boleh buat kita kehilangan $500 tadi, kerana dia mungkin adalah duit simpanan kita. So kita tak bersedia untuk rugi. So kena pandai. So kita mungkin akan buat close entry di sekitar 61.8 dahulu. So baru kita akan buat re-entry balik untuk buy Euro USD. Okay, kalau kita tengok, so pasaran dah tak mulai bergerak, dan insyaAllah tak lama lagi kita akan buat close dulu sebahagian daripada kita punya entry. Okay, so seronok ni kalau semua biru memang. Okay, dah kita akan buat close entry. Okay, so ni masalah dia apabila kita buat trading melibatkan scalping ni adalah masalah dia adalah close satu-satu tu yang ambil masa. Okay, sama juga kalau kita kira, kalau ikutkan kita nak kena kira counting, sebab kadang-kadang kita pun tak sempat nak kira. Sebab dalam setiap masa kita always tambah lot size, tambah lagi entry, tambah entry, menyebabkan kita nak kira pun pasaran dah jatuh. So yang sepatutnya dapat $80 jadinya $60. Jadi so is the best way, tutup juga manual satu persatu lah. So ini cabaran scalper lah. Okay, so kalau kita tengok margin level tu dah agak besar, so mesti orang agak terkejut macam mana lah broker ni boleh bagi. Yes, broker Agnes ni broker lama dah, jadi orang-orang yang baru trading sekitar 2-3 tahun ni dah tak ada, di mana Agnes tidak membenarkan klien daripada Malaysia buat apa ni, kita panggil register trading di Agnes. Okay, so kita dah hampir nak close semua position. So lepas ni kita mungkin akan buat re-entry balik lah. Okay, so kalau kita tengok trader dia kena pandai tengok macam mana nak membaca stochastic. Okay, macam mana nak melihat Bollinger Band, melihat news. So sebagai seorang trader, dia berkait semua. Dia bukan hanya 100% technical. So sebab tu kalau kita tengok dalam scalper pun perlu ada pengetahuan yang betul. Okay, kalau kita tak nak hanya scalper, tiba-tiba you nak scalp, sedangkan malam tu ada big news contohnya pada pukul 8.30, you dah profit daripada pukul 3, 4, 5. Sedangkan malam tu ada big news, kenapa you nak cari pasal? Sedangkan you dah entry yang agak besar. Okay, you layer scalping ni akan banyak layer, so akan buat efek lah pada you punya kata apa entry. So that's why kita kena combine kan semuanya. Contoh saya buat entry hari ni agak baik lah, sebab kalau kita tengok tak ada news besar yang mana yang akan efek. Contohnya tak ada ni daripada Gubernur bank berucap. So everything nampak senang lah. Okay, ni pay Euro USD M15. So kalau kita tengok, kita kena fokus dalam Fibo ni. Fibo adalah kita panggil salah satu indikator untuk leading, maknanya dia prediction. So level-level yang cukup kuat adalah seperti 88, 78.2, 61, 50. So 50 ni penting. 50 biasanya adalah pivot point. Jadi so kita kena target. So saya punya target adalah 38.
Tak tahu boleh sampai malam ni ataupun esok. So sama-sama kita belajar. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini pasaran dah buat reversal. So kita tunggu sikit lagi. So insyaAllah kalau dia kita tambah lagi layer lah. Kita ingat kita plankan tambah lagi beberapa layer. Okey, so dia dah buat reversal. So insyaAllah lepas ni kita, kalau dia buat kenaikan, so kita akan buat close lah terus. Okey, dia terus balik daripada tu dia dah buat kenaikan. So kita buat close lah entry. Kita cuba close all dulu. Okey. So kita close manually. Okey. So pesan saya kepada trader, benda ni you kena fokus. Dalam trading, terutamanya melibatkan scalping, dia perlukan masa, kecepatan, tangkas. Nak kena selalu setiap masa, dan kalau boleh nak kena masa yang lapang, di mana tak nak gangguan daripada anak, isteri semua. Kalau boleh masa tu masa yang agak yang tak boleh diganggu oleh sesiapa, baru kita buat scalping. Kerana scalping ni dia punya intensity ataupun ketegangan dalam minda kita agak tinggi. Kerana kita kena cepat. Sebab tu scalping kena cepat. Kalau you tengok scalping, tengok dah makin kurang daripada sepatutnya tadi semuanya merah, biru, bertukar jadi ada yang sebahagiannya dah merah. So sebab tu scalp ni semua bukan hanya kecekapan tutup, close, open semua. Dia cekap semua dari segi semua bahagian. That's why saya bukannya seorang scalper, tapi saya sepanjang saya trading dekat 15 tahun ni, saya dah ada pengalaman menjadi scalper, intraday, position trader. Jadi kalau kita tengok ini semua benda-benda macam ni, kita akan melihat kepada karakter diri kita lah. Kalau karakter diri kita ini bersifat yang slow, yang tak agresif, yang agak nak relax, santai, jadi lebih baik intraday saja. Tetapi kalau ada orang yang ada mempunyai kemampuan untuk menghadap telefon setiap masa, 24 jam boleh menghadap, di mana dia pun tak ada banyak masa dia agak free, jadi sesuai lah untuk jadi scalper. Tetapi sebelum nak jadi scalper tu, ilmu nak kena tinggi lah. Terutamanya scalper ni perlukan ilmu teknikal yang agak tinggi, sehingga 90% kefahaman, dan dia hanya perlu 10% saja fundamental. Sebab tu saya kata kita kena tengok, apabila di mana trading you kan, semakin you ke arah position trader, you hanya perlu tahu 10% saja teknikal. Tetapi semakin you ke intraday you kena 50% technical and 50% fundamental. Okay, so kita tak buat entry, kita tunggu dia buat reversal. Okay, dah, kita akan buat masuk balik, kita re-entry balik. Okay, masa ni kita tengok macam mana kita buat re-entry. Macam mana kita tengok pasaran. Okay, so kalau kita tengok stocks tu dah buat penurunan, ditambah kalau kita tengok kat situ adanya support kat situ. Sebelah sana tu ada support kecil dia, ada satu support tu. So kita buat layer lah, all out lah entry-nya, non-stop. Okay, dah, kita dah buat entry. So kita akan buat banyak juga lah, tak silap saya, sekiraan saya ni, saya sempat kira lah yang ni sekitar 0.4. Dengan akaun $60 saja saya boleh masuk sampai 0. Okay, kita dah profit. So market dah mula naik. Okay, InsyaAllah lepas ni kemungkinan kita akan buat close entry lah. Okay, dah mencecah 100 lebih lah. Okay, so kita akan buat close lah. So benda ni hanya untuk pembelajaran saja. Okay, so saya bukannya nak tunjuk saya terror ataupun saya pandai, tapi kita boleh buat
apa saja. Kalau kita nak buat $1,000 pergi $5,000 pun boleh. Sebab tu nak jadi seorang trader ni, seorang newbie nak jadi trader boleh, tapi kena ada ilmu. Okey, nak kena ada ilmu, dan kita tak boleh kata benda setiap kali apa yang kita buat ni semuanya profit, dan kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Okey, so ini hanya adalah untuk sharing dan pembelajaran, dan saya bukan penasihat kewangan yang bertauliah. Saya hanya share apa berdasarkan pengalaman saya dalam trading teknikal dan fundamental. Okey, so kita dah buat, kita akan close dah ni. So you tengok tadi daripada $120 dah tinggal $100. So bukan senang dalam trading ni. Kita dalam scalping pun sepatutnya kita dapat $1,000 tinggal $800. So cabaran trader tu bukannya mudah lah. Okey, so kita nak close satu-satu ni. Okey, one by one, sebab market laju, market fast. Kita nak kena tutup semua. Okey, sebelum pasaran kembali buat reversal balik sedikit. Tapi saya tak risau pasaran ni akan menaik ke satu level, tapi kadang-kadang dia menyebabkan level Fibo tu yang menyebabkan kita risau, di mana pasaran kemungkinan akan buat reversal lah. Okey, so overall sebenarnya Fibo 61 dah berjaya di breakout. So tak lama lagi, kemungkinan tak esok, Fibo ni akan nak pecah pivot point lah. Pivot point ni agak critical point lah. Pivot point ni kalau dia boleh pecah 50 ni, dia boleh pergi 23.6. So itu cabaran menjadi seorang trader. Terutamanya melibatkan Fibo. Dalam entry, Fibo adalah perkara paling penting. Okey, selain daripada new semua kan, kalau kita nak buat trading, kat mana kita nak close, level mana, level tu yang penting. Jadi Fibo level lah yang akan bantu kita untuk close dan nak entry. Sebab tu pentingnya Fibo. Banyak orang, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada guru-guru yang dia claim dia seorang Fibo trader. Jadi sampai dia orang sanggup jadi Fibo trader, sebenarnya objektif dia adalah untuk mencari profit ataupun level entry. Tapi kerana keasyikan ataupun keseronokan dalam memahami Fibo tu, sehingga menggelarkannya dirinya seorang Fibo trader lah. Nampak? So okey, kita dah hampir nak close semua position lah. Okey, so saya akan close semua position ni. So mungkin sampai sini sajalah entry saya malam ni. Saya dah target tak capai $100 saja untuk entry malam ni. Okey, so saya start trade tadi daripada pagi tadi. Bukan, daripada petang. Deposit $10. So sekarang dah mencecah $100. Okey, so saya dah berjaya buat lah, daripada $10 menjadi $100. Okey, sekian kepada follower saya yang yang support saya. InsyaAllah saya akan share lagi entry saya pada masa hadapan. So Assalamualaikum dan selamat malam.